Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Jom. Oh, sorry. Kuat sangat. Okey. Boleh. Mana saya? Udah masuk dah. Astagfirullahaladzim. Tak boleh tahu pun. Dah live lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa htam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia rahmat dan kasih sayang Allah. Sekali lagi kita dipertemukan di surau Wisma Genting ini dalam menyampaikan tazkirah sementara menunggu waktu zuhur, dan tajuk yang kita akan bincangkan pada tengah hari mulia ini ialah kupasan hadis tentang alam barzakh. Saya ambil hadis yang ke-16 daripada kitab 40 hadis tentang alam barzakh ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas ibn Malik radhiyallahu qala qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza wudi'a fi qabri wa tawalla anhu ashabah innahu la yasma'u qar'a ni'alihim. Rawahu Bukhari wa Muslim. Riwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu, beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba Allah itu apabila telah diletakkan di dalam kuburnya dan orang yang mengiringinya telah berpaling pulang, maka sebenarnya dia mendengar derapan selipar mereka. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ini tentang hadis orang yang telah diletakkan dalam kubur, kemudian kita balik, maka dia dengar tapak kaki kita. Hadis ini menceritakan tentang si mati yang berada dalam kubur, iaitu orang yang hidup tidak sedar bahawa orang yang sudah mati masih dapat merasai gerak-geri orang yang hidup. Sebab itulah kalau kita menurunkan jenazah, dah mengirimkan jenazah ke arah kiblat, kemudian kita turunkan papan lahat tu bila kita nak turunkan tanah, maka biasanya kita akan lapik dengan tikar, kan biasa. Kenapa orang buat macam tu? Ingat ni macam ikut-ikut dia kan, rupanya ada sebab dia. Kerana pertama kita nak menghormati jenazah. Menghormati jenazah sebab apa? Dia mendengar setiap apa yang berlaku. Pendengarannya telah dikembalikan. Diletakkan saja jasadnya ke liang lahat, pendengarannya dikembalikan. Maka kita nak menghormati dia, jangan sampai apa yang
tanah tu jatuh kena kat Bapa Lahad tu memberikan ketakutan pada dia, maka kita lapikkan dengan tikar menahan bunyi tu dulu. Sebab tu orang letak tikar ke pokok ke daun pisang ke apa kan. Kemudian bila dah penuh tanah tu dengan penuh Bapa Lahad tu dengan tanah, kemudian barulah dialihkan tikar tadi. Barulah dikebumikan macam biasa, ya. Dan selepas berlalunya semua orang, 2 malaikat akan datang kepada mayat yang baru dikebumikan. Lantas bermulalah perjalanan di alam kubur dengan persoalan-persoalan yang sangat mencemaskan. Ini menunjukkan bahawa singkatnya waktu malaikat tu datang ialah lepas orang pergi aja, malaikat pun datang. Macam kita pun katakan, 7 langkah lepas orang pergi, malaikat pun datang. Sebenarnya tu bahasa saja. Dia tak ada kata mana dalil 7 lapis, tak ada. Itu dari segi bahasa je. Makna kata bahawa singkatnya orang pergi saja, malaikat pun datang kepada mayat yang dalam kubur. Kalau macam tu lah kita kata, kalau macam tu tak payah bergerak lah kita, kan. Lepas orang baca talqin, duduk je situ. Kenapa? Tak nak malaikat datang, kan. Tunggu je lah kat kubur mak dia tu, kan. Malaikat pun menunggu, bila orang nak balik, kan. Aku nak masuk ni, kan. Tak ada. Istilahnya, dia tetap akan disoal. Bila dalam kubur, terus disoal. Dia nak menunjukkan bahawa bukanlah semestinya orang tu pergi baru malaikat datang. Tidak. Tapi nak menunjukkan betapa cepatnya malaikat tu datang. Orang pergi aja terus datang. Jadi kesimpulannya, pergi ke tak pergi ke, malaikat tetap akan datang menyoal orang yang dalam kubur. Kadang-kadang ada orang dia buat main, kan. Tak payah kita duduk je diam. Dia ingat malaikat tu boleh kautim, kan. Duduk, relax, agak-agak dia nak balik, dia pas ke orang lain pula. Kau jangan tinggalkan tau. Maknanya pas-pas pula. Ini tak berlaku, ya. Baik. Berkait dengan hadis sebelum ini, hadis ini turut membuktikan bahawa pendengaran ahli kubur yang sudah dikembalikan sebagaimana asal. Sebagaimana yang kita maklum, asal manusia adalah roh yang ditiupkan ke dalam janin manusia. Kita ni asalnya adalah roh. Kemudian kita ditiup ke dalam janin manusia. Yakni diri kita lah. Sewaktu dalam perut mak kita. 4 bulan dalam perut mak kita, ditiup. Masuklah roh kita dalam janin. Roh mempunyai pendengaran yang lebih baik berbanding roh yang berada dalam jasad manusia. Kalau kita berada di luar jasad kita, telinga kita ni, pendengaran kita ni lagi mudah mendengar daripada kita berada dalam jasad kita sekarang ni. Sebab itulah orang yang hidup, dia tak mampu mendengar apa yang berlaku dalam kubur. Jeritan ke, kenikmatan ke, tak dengar. Tapi orang yang dah mati, rohnya ini mendapat pendengaran. Segala-gala yang berlaku kelilingnya, semua dia dengar. Ya. Oleh sebab, maka roh sudah meninggalkan jasad. Apabila roh meninggalkan jasad, pendengarannya dikembalikan. Oleh sebab itu, roh dapat mendengar bunyi derapan kasut, suara orang yang memberi salam, suara ahli keluarganya, suara orang yang bertanya. Namun, roh di dalam kubur tidak mempunyai kemampuan untuk bersuara, menjawab kembali apa-apa pertanyaan. Maknanya dia dengar setiap perkataan yang kita ucap. Sebab itulah, bila kita pergi ke tanah kubur, jangan cakap benda yang sia-sia. Sia-sia ke mana? Pergi ke kubur, mak, saya datang mak, kenapa mak tinggalkan saya mak, saya bawa cucu mak ni, apa semua, kan. Sia-sia tu bukan pada orang yang cakap, sia-sia tu pada ahli kubur. Mereka tak dapat manfaat pun. Kita cakap apa-apa pun, tak dapat apa manfaat pun. Dia dengar? Dia dengar. Dia tahu apa kita cakap, dia faham. Cuma apa manfaat yang dia dapat? Tak ada. Manfaat yang diterima hanyalah bila kita hadiahkan bacaan tahlil pada dia, bacaan Al-Quran pada dia, ya, kita doakan pada dia, maka itu diterima. Ucapan yang bermanfaat. Adapun bila kita cakap kosong-kosong, bersembang ke kubur tu, pada si mati tak ada manfaat. Tapi pada orang hidup ada manfaat. Apa manfaat dia? Dapat meluahkan rasa isi hati dia, melepaskan apa yang terbuku di hati, sekadar luahan perasaan. Tu bolehlah, tak ada masalah. Cuma kita jangan hanya bercakap-cakap begitu saja. Ya, banyakkan berdoa, banyakkan baca Quran, hadiahkan kepada si mati. Itu yang lebih diperlukan di alam sana. Sekadar bawa anak kita, ni mak, cucu mak ni dah sekolah tahun ni, kan. Dia dah ada adik dah, mak, gini, tunjuk.
kita datang kat kubur isteri kita yang anak kita dah besar, minggu depan dia kahwin yang cerita kan, kita nak luahkan hati kita je. Nak bagi tahu satu lagi yang bulan depan abang pun kahwin juga kan, contoh kan. Bangun balik mayat kan. Tak ada. Dia dengar, adakah ada sakit hati dalam kubur? Tak ada. Dia tak ada perasaan sakit hati ke apa tak, sebab bagi dia tak ada manfaat pun, dia tahu benda tu semua. Ya, kita hanya meluahkan isi hati kita, tapi yang lebih baik yang diterima oleh semati ialah doa. Itu yang diharapkan. Sebagaimana besok kalau kita mati pun, itu juga yang diharapkan oleh kita dalam kubur sana. Baik. Kemudian kita baca hadis yang panjang sikit. An Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza qubira al-mayit." Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang daripada kamu dikuburkan, setelah kamu dikuburkan, ahadukum atahu. Baik, kejap. Ahadukum atahu malakani aswadani asraqan. Jika kamu dikuburkan, maka akan datang kepadanya dua malaikat yang hitam dan kedua-dua belah mata mereka berwarna biru. Setelah seorang dikebumikan, akan datang dua malaikat yang berwarna hitam dan kedua-dua malaikat itu matanya berwarna biru. Warna biru malaikat tu, hitam, mata biru. Ya. Yaqalu li ahadihima al-munkar walil akhirah an-naqir. Apa dia? Iaitulah salah satu daripada mereka bernama Munkar, manakala yang satu lagi bernama Nakir. Okey, baik. Saya tak payah bacakan hadis dia panjang, saya terus baca mafhumnya. Ya. Kedua-dua mereka akan bertanya, apakah pendapatmu mengenai lelaki ini? Lelaki ini merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pandangan kamu tentang Muhammad? Lalu dia menjawab sebagaimana yang pernah dikatakan dahulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dia kata demikian. Lalu kedua-dua mereka berkata, kami dah tahu dah bahawa kamu akan bercakap macam tu. Dia saja nak uji. Dah tahu dah kau akan jawab macam tu kan. Sebab dia tengok muka-muka pun tahu dah confident dia jawab ni. Macam kita lah kan. Macam kita sekolah dulu, cikgu pun berbaca dah kita ni berjawab pun tidak exam kan. Tengok muka kau pun tahu confident. Kau ni muka kau tak ada harapan lah kan. Tengok muka pun tahu. Malaikat begitu juga. Kami dah tahu dah kamu akan cakap macam tu kan. Lalu apa berlaku? Kemudian kuburnya dilapangkan seluas 70 hasta. 70 hasta. Darab 70 hasta. 70 kali 70. Besar kan? Lalu diterangkan kuburnya dan dikembalikan kepadanya. Diterangkan kuburnya, lalu diterangkan kuburnya dan dikatakan kepadanya, tidurlah kamu, tidurlah. Dia berkata, tolong benarkan aku kembali kepada keluargaku untuk aku memberitahu kepada mereka. Orang yang beriman, beramal soleh, setelah luasnya kubur, setelah diterangkan kuburnya, setelah kuburnya menjadi taman-taman syurga, dia nak bangun balik ke dunia untuk apa? Bukanlah untuk dia beramal soleh sebab dia dah dapat dah nikmat dia. Dia nak jumpa keluarga dia. Kenapa nak jumpa keluarga dia? Nak cerita seronoknya dalam kubur ni. Allahu Akbar. Dia nak cerita. Macam kita lah excited. Isteri baru dapat anak pukul 3 pagi. 3 pagi tu juga nak telefon mak kita kat kampung, nak bagi tahu seronoknya dah dapat anak. Kan? Begitulah excitednya, tak sabar-sabar. Dia kata, tolong benarkan aku balik ke jumpa keluarga aku untuk aku cerita pada mereka apa yang aku sedang dapat sekarang ni. Lalu kedua-dua mereka berkata, tidurlah kamu sebagaimana pengantin yang tidak akan dikejutkan kecuali oleh orang yang paling dia cintai, sehingga Allah membangkitkannya kembali daripada tempat tidurnya. Tidurlah kamu macam mana orang pengantin. Kita pengantin baru, ada tak orang kacau? Tak, biasanya orang luar tahu dah. Jangan kacau pengantin baru kan. Kan? Jangan ketuk-ketuk, biar aja kan. Kecuali dibangunkan oleh orang yang dicintai. Maknanya siapa? Isteri dia, suami dia kerja. Bang,
dah duha dah bang, subuh terlepas kan, contoh kan. Tak sedar-sedar kan. Demikianlah orang yang mati dalam keadaan beriman, dia tak akan dibangunkan kecuali dibangunkan oleh orang yang dicintainya. Siapa dia? Allah. Allah lah yang akan bangunkannya. Itu orang yang beriman. Allahu Akbar. Manakala jika dia orang munafik, wa iyazbillah min zalik, dia berkata bila ditanya kepadanya, siapakah Muhammad? Ditanya pada dia, padahal dia tahu Muhammad tu Nabi, tapi bila meninggal bukan daripada amalan, bukan daripada ingatan dia, dia akan jawab berdasarkan amalan dia. Aku hanya dengar orang-orang mengatakan dia begini, lalu aku mengatakan serupa macam tu. Kata dia macam tu. Aku tak tahu. Tapi macam mana orang cakap macam tu lah, kata dia. Aku tak tahu. Dia bagi helah. Lalu kedua-dua malaikat berkata, kami tahu kamu akan cakap macam tu, kata dia. Tak payah soal pun tahulah kau akan jawab macam ni. Tak tahu kan. Lalu dikatakan kepada bumi, wahai bumi, himpitlah dia. Allahu Akbar. Lantas bumi menghimpitnya hingga tulang sendinya hancur, dan dia terus diazab di dalamnya hingga Allah membangkitkannya daripada tempat tidurnya, yakni kiamat. Himpit sehimpit-himpitnya, hancur tulang sendinya, rusuk kanan, rusuk kiri bercantum. Dia duduk dalam keadaan kesakitan, diazab sehinggalah Allah bangkitkannya daripada tempat tidurnya. Riwayat Ibnu Hibban. Maknanya bila orang tu kena seksa, dia seksa sampai waktu tiupan sangkakala, maka seluruh makhluk di muka bumi ini, semua yang ada kat alam semesta ni semua mati, termasuk malaikat yang mengazab dalam kubur, semua mati. Maka itulah kerehatan bagi orang munafik dalam kubur. Dia rehat sekejap sehingga dia bangun. Setelah tiupan sangkakala dah selesai, maka semua makhluk dihidupkan serentak di padang mahsyar di hari kiamat. Maka ketika dia hidup, maka orang munafik ini akan berkata, alangkah celakanya siapalah yang kejutkan kami waktu ni, kami baru nak berehat. Ni dia gambaran orang yang munafik. Sedangkan dia tak tahu, itulah baru permulaan dalam kubur. Dia akan melalui dahsyatnya bencana-bencana pada next station yang berikutnya, kan, dengan laluan titian sirat, dengan timbangan al-mizan, dengan telaga al-kausar, dengan apa sahaja perkara yang dia akan lalui. Maka waktu itu dia tak akan menghadapi segala kemudahan, melainkan kesulitan saja. Baik, hadis ini menceritakan tentang dua malaikat yang ditugaskan menyoal manusia dalam kubur. Rasulullah SAW menggambarkan keadaan fizikal dua malaikat tersebut, berwarna hitam dan matanya berwarna biru, bernama Munkar dan Nakir. Mereka lah yang akan menyoal si mati. Tak kisahlah kita ni ke bumi kat mana pun. Kadang-kadang ada orang kata, saya nak bawa balik kampung lah mayat ni. Kampung kat mana? Kampung kat Johor misalnya kata kan. Kenapa nak kat Johor? Senang nak ziarah kan. Kita bagi ziarah, padahal ziarah tu sekali dua tu je. Lepas tu tak ziarah dah. Senyap dah. Apa alasan kita nak pindah ke tempat lain? Meninggal kat jauh tapi nak bawa balik kampung. Sama je. Malaikat dalam kubur sama je. Tak ada kata dengar cerita kat Johor tu satu je malaikat dia, kan? Kat KL ni dua. Tak, sama je. Ya, apatah lagi kalau kita bawa balik jauh-jauh, merentas negara, balik ke Indonesia, balik ke Brunei, balik ke Thailand, balik ke Sabah Sarawak, melalui kapal terbang, ya, melalui proses embalming, pengawetan mayat yang menyakitkan, melambatkan lagi proses penggebumian. Maka dalam hal ini sebenarnya menyakiti mayat. Ya, mayat tersiksa, ya. Baik. Dalam hadis ini juga menyebut tentang keadaan malaikat tadi berwarna hitam dan bermata biru untuk menunjukkan betapa garangnya dia, betapa gerunnya kita melihat dia, ya. Dalam hadis lain pula baginda ada menceritakan sifat Munkar Nakir. Suara Munkar Nakir seperti guruh berdentum. Macam mana suara kita dengar guruh berdentum, kita dah tutup telinga dah. Terkejut kita, tersentak kita. Boom, kilat kan. Terkejut kita. Maka itulah suara Munkar Nakir. Kedua, mata mereka seperti kilat yang menyambar. Silau macam kita tengok kilat. Sekali menyuar. Takut kita tengok kilat. Nak kalau kilat yang kat luar negara tu, bermacam-macam kan. Kita nampak kilat satu zigzag je. Tapi kalau luar negara tu, dah macam ranting pokok dah kan. Begitulah gambarannya. Gigi mereka seperti tanduk yang mengeluarkan nyalaan api. Gigi je dah macam tanduk, keluar api.
Dengusan mereka ini menyapu segala apa yang ada di atas muka bumi. Dengusan saja ni, kuat dengus itu, menyapu apa yang dekat bawah tu. Lantai, pokok, semua cabut. Mereka menggali tanah dengan kuku mereka. Sekejap je. Kita gali tanah guna tangan, dia guna kuku. Kuit je. Kuis-kuis gitu je. Mereka membawa bersama mereka tongkat atau tukul daripada besi. Tongkat dan tukul daripada besi untuk mengetuk. Ketika dua malaikat ini berhadapan dengan si mati, antara soalan yang ditanya adalah apakah pendapat mereka tentang Rasulullah SAW. Lalu orang mukmin menjawabnya dan ditunjukkannya kepada tempat dalam syurga, dan dia dilayan bak pengantin yang malamnya sangat damai dan menenangkan, dilapangkan kuburnya. Itu orang beriman. Sebut je, dia tak tanya pun tentang hal lain, sebut tentang Nabi je. Ada orang yang ditanya, ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Wan nabiyuka, siapa nabi kamu? Apakah agama kamu? Di manakah kiblat kamu? Siapakah saudara kamu? Apa yang kamu bawa mati? Ini pertanyaan-pertanyaan yang kita dah tahu dah. Tapi dalam kubur, dia main tebuk je soalan tu. Dia tengok orang ni berjawab ke tidak. Kau kenal tak Muhammad? Macam tu. Muhammad tu Rasulullah, hamba Allah dan Rasulnya. Okey, dah lepas. Kadang-kadang orang interview orang bekerja, interview macam saya nak ambil tauliah mengajar, kan? Dia tak tanya, dia tengok orang tu macam kenal, kan? Oh, Ustaz, kata kan. Okay, Ustaz, syarat je lah baca Fatihah, kata dia. Kita baca Fatihah, dah habis dah? Dah. Okay, Ustaz, sekarang ni buat apa? Sembang-sembang je. Okey, nanti alhamdulillah selesai. Sebab dia kenal kita, dia tahu kita kita punya cara penyampaian, kita punya pembawakan semua. Tapi kalau orang tu dia tak kenal, nak ambil tauliah ni untuk apa? Untuk mengajar apa semua ni kan, sekolah apa semua. Okey, cuba baca Fatihah. Dah baca Fatihah. Okey, jawab sikit soalan fiqh. Apa beza hukuman ni, hukum-hukum ni? Dia tanya soalan fiqh, soalan akidah, nak uji sebab dia tak kenal. Malaikat pula dia kenal kita berdasarkan apa yang dimaklumkan oleh Allah Taala. Ya? Maka dia tahu, dia kata sebagai syarat nak lepaskan dia. Siapa Muhammad? Muhammad tu Rasulullah, hamba Allah dan Rasulnya. Okey, dah cukup. Sekadar syarat je. Kami tahu dah kamu mampu jawabnya. Okey, dah settle kerja dia. Kalau orang yang tak beriman pula, orang munafik, orang fasik, banyak dosa, siapa Muhammad? Muhammad tu aku pernah dengar nama dia dulu, tapi aku tak tahulah nak cakap macam mana sekarang. Tiba-tiba aku lupa pasal dia. Dah tak payahlah. Kami tahu kamu tak mampu nak jawabnya. Terus dia azab kita. Demikianlah dalam kubur, dia dah tahu dah kita ni boleh lepas ataupun tidak. Kalau nak tahu kita ni boleh lepas ataupun tidak dalam kubur nanti, kita tanya diri kita sendiri. Tanya di sini, kita hisap diri kita, muhasabah diri kita, adakah bila ditanya nanti ke akhirat tentang sekian kat dalam kubur nanti, kita dapat jawab ke tidak? Dapat kerana itu akal kita. Dengan amalan kita dapat jawab ke tidak? Oh, susahlah. Banyak benda aku tak settle lagi ni. Banyak benda yang aku tak buat lagi ni. Banyak solat yang aku tak ganti lagi ni. Banyak perkara yang aku tak qada lagi. Benda begini yang perlu kita sentiasa fikirkan. Bila kita fikirkan tentang kematian, maka itu tanda yang cerdik. Maka orang cerdik ni bila dia ingat mati, dia akan segera persiapkan dirinya ke arah kematian. Dia selesaikan segalanya, dia sembahyang taubat, dia selesaikan qada puasa dia, solat dia, dia bayar zakat dia, hutang-hutang dia pada Allah, hutang dia pada manusia, dia pulangkan balik hak orang lain. Maka ini persediaan dia. Dan bila dia dah rasa semua dah lengkap, maka dia bersedia. Macam mana orang standby nak balik kampung, nak berjalan, travel, pergi mana? Kita nak pergi umrah contohnya. Pergi umrah, apa persiapan kita? Kita beli kain ihram, kita beli beg bagasi yang bagus, kita dah tempah hotel, dah tempah flight, kita dah buat itu ini persiapan. Visa pun dah ada dah, kita dah ada dah cop suntikan vaksin apa semua dah lengkap dah. Kita dah ada checklist dah, semua lengkap. Lalu kita bersedia ke tidak? Bersedia. Kerana kita dah yakin dah semua pun dah lengkap dah. Cuma terserah pada apa yang berlaku kemudian. Makna perjalanan kita tu kot-kot jadi lain ke, berlaku tiba-tiba sakit ke, tiba-tiba aksiden ke. Maka dalam hal itu, benda yang di luar jangka. Begitulah dalam kematian. Kita dah persiapkan dah, aku dah jaga dah solat aku. Bacaan aku dah aku baiki. Al-Quran aku dah semak dah selalu bacaan. Zakat, sedekah aku buat. Aku dah tunaikan hak orang. Aku dah bayar dah hutang orang. Aku dah buat macam-macam dah.
Apa benda yang kat dalam dunia ni yang belum kita selesaikan. Maka dalam hal ini kita kena muhasabah diri. Bila dah lengkap semuanya, kita bersedialah untuk mati. Ready. Kenapa? Dah lengkap dah. Terserah pada Allah lah, nak terima ataupun tidak apa yang aku dah persembahkan. Ini yang kemampuan aku. Maka dia akan mudah bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para malaikat penyoal dalam kubur ini memiliki kelebihan mengetahui bagaimana keadaan orang yang mereka soal semasa di dunia. Hal ini dapat dilihat daripada respon malaikat selepas ahli kubur memberi jawapan. Dia tahu dah kita ni. Bukannya tak tahu. Dia tahu dah kita ni okey ke tidak, kan? Betul, baik ke tidak, pura-pura ke, munafik ke, riak ke, semua dia tahu dah. Kan? Janganlah kita nak helah-helah lagi. Dan jawapan yang diberikan kepada para malaikat ini sebenarnya bergantung kepada bagaimana kehidupan kita dekat dunia ni. Adakah semasa di dunia ini kita mencontohi dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW ataupun sebaliknya? Dia tahu dah. Bergantung pada amalan kita. Kita ikut cara Nabi ke tidak? Maka dalam hal ini juga kita kena fikir bahawa banyak orang yang hari ini bergaduh dalam perkara-perkara yang tak perlu pun. Ya, dalam isu-isu khilaf, dalam isu-isu dunia, dalam isu-isu yang remeh. Maka tak ada kepentingan pun benda ni untuk kematian kita nanti. Ya, kadang-kadang orang yang belajar agama tinggi, dia kata tak boleh buat begini. Nabi tak pernah buat, itu tak pernah buat. Sedangkan yang buat itu ada dalil dia, ada sandaran dia. Maka masing-masing ada hujah. Maka terserah pada diri kita lah nak buat ke tidak. Kita buat ni kerana amalan, kerana ada hujah ataupun ikut-ikutan. Mungkin dalam hal ini bila dalam kubur nanti, dia akan tanya, kamu ni ikut Muhammad ke tidak? Maka benda ni bila kita kata, ya, aku ikut cara Nabi Muhammad SAW, aku berlemah lembut dengan keluargaku, aku menyantuni jiran tetanggaku, aku sentiasa membantu sahabat handaiku, aku berbuat baik kepada orang tuaku, aku berbuat baik kepada binatang, aku ihsan kepada alam. Maka dalam hal ini kita dah standby dah, ikut cara Nabi Muhammad SAW. Simple dia sebenarnya hidup ni, tapi kita yang bagi complicated, rumit kan. Kalau kita ikut cara sunnah Rasulullah SAW, maka sebenarnya hidup ini sebenarnya nak menyempurnakan akhlak kita sahaja. Rasulullah diutuskan untuk membetulkan akhlak kita. Apa guna kalau ilmu tinggi-tinggi tapi akhlak kita tak berubah? Kan kita kasar, kita mudah nak berlawan dengan orang, kita mudah menuduh orang, maka tak guna. Sebab Nabi sendiri diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hal ini kita kena tahu bahawa selagi mana perkara yang kita buat itu ada nas dia, ada hujahnya, ada pegangannya, maka teruskanlah. Tak perlu kita gaduh dalam bab itu. Adakah kita benar-benar mengaplikasikan segala sunnah yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam atau hanya berpura-pura beriman? Banyak orang ini Islam saja tapi pura-pura. Kan IC saja Islam tapi pengamalannya tidak. IC saja Islam tapi dia ni macam orang kafir, buat maksiat dan sebagainya. Waktu solat pun buat tak tahu saja. Dalam hal ini kita sebenarnya sedang menipu diri sendiri. Semoga kita tergolong dalam golongan yang diberikan syurga tanpa hisab dan tidak didahului dengan azabnya. Janganlah kita kata tak apalah, orang beriman ni, orang Islam ni bila mati nanti masuk syurga. Walaupun masuk neraka kejap, tapi tetap masuk syurga. Berani cakap macam tu, kan? Macam confident je kita nak masuk neraka, kan? Pegang api dapur tu pun tak tahan. Tak payah kata api dapur. Lighter kita yang kita isap rokok ni, buka sikit, buat pegang pun tak tahan. Tak usah kata api tu. Lighter kita dah main besi dia tu, tak payah bakar. Besi tu je kita tekan dekat tangan kita, menjerit kita menggelupur. Ini kan pula kata tak apalah dalam neraka nanti orang Islam dia keluar juga. Satu detik dalam neraka maka melenyapkan segala nikmat kita kat dunia ni. Sehingga kita lupa yang dulu kita pernah bahagia. Sehingga kita lupa dulu kita pernah berkahwin. Sehingga kita lupa dulu kita pernah ada harta. Lupa. Kenapa? Satu detik dalam neraka lenyap segala nikmat-nikmat yang pernah kita buat. Allahu Akbar. Tergamaknya kita kata tak apalah masuk neraka kejap. Jangan, ya. Kita minta, ya Allah, golongkanlah kami dalam golongan yang diberikan syurga tanpa hisab, tanpa perhitungan, tanpa pertimbangan dan tidak didahului dengan azab.
Kita minta pada Allah, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Minta terus. Jangan masukkan kami ke dalam neraka-Mu, ya Allah. Kami tidak sanggup duduk dalam neraka-Mu walaupun sedetik. Jangan. Kami tidak sanggup duduk dekatnya walaupun sebatu pun jangan. Tempatkanlah kami, ya Allah, ke dalam syurga-Mu yang tertinggi. Minta terus syurga tinggi. Siapa syurga tertinggi tu? Kata Nabi SAW, syurga ni ada 100 tingkatan. 100 tingkat. 100 tingkat tinggi tu. Yang bangunan baru ni berapa tingkat? Menara exchange tu. Apa? Ada berapa 100? 100 lebih? 100 lebih, tapi kita boleh nampak lagi. Daripada bawah ni kita tengok, boleh nampak atas dia. Tapi 100 tingkat syurga ini, jarak antara satu tingkat ke tingkat yang atas ialah ibarat kita kat bawah ni tengok bintang ke atas. Apa jauh bintang? Nampak tak bintang? Nampak klip-klip? Itulah syurga tingkat pertama. Tingkat kedua. Itu tingkat pertama. Tingkat kedua. Bayangkan macam mana. Ya. Kelebihan orang yang dapat syurga yang atas kali ni, dia boleh round mana-mana dia suka. Hari ni aku nak turun lah tingkat 3. Hari ni aku turun lah tingkat 1. Aku nak tengok nikmat apa yang dia dapat kawan-kawan aku. Kan? Orang bawah ni tak boleh naik atas. Bawah tak boleh akses ke atas. Dia tak ada kad akses tu. Tapi orang tingkat atas dia boleh akses setiap tingkat. Itu kelebihan dia, VVIP kan. Jadi kita minta pada Allah, ya Allah, aku nak syurga yang paling tinggi sekali, ya Allah. Berapa tingkat? Tingkat yang 100 paling tinggi. Ke tingkat tu, ya Allah. Kalau ada 101 pun nak, ya Allah. Penthouse kan, paling atas sekali kan. Kita minta. Syurga yang didiami oleh siapa tu? Didiami oleh para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, orang-orang saleh. Mereka duduk kat situ. Para nabi punya level. Kita nak duduk kat situ, kita sama level dengan dia, kan? Dalam masa yang sama kita minta syurga tertinggi, kena sedar diri. Walaupun aku sedar, ya Allah, aku ni tak setaraf dengan mereka, ya Allah. Amal aku dengan mereka, ya Allah, seumpama debu je dekat tapak kaki mereka, ya Allah. Kita kena sedar diri lah. Layak apa kita nak duduk selevel dengan Nabi? Tak layak pun. Kena sedar kita minta tinggi, tapi kena sedar diri tak layak pun. Tapi ya Allah, aku mengharapkan gedung rahmat-Mu, ya Allah. Kita minta rahmat Allah supaya pandanglah kita, masuklah kita ke dalam syurga yang bersama dengan para nabi, para rasul yang lain-lain. Ini yang kita nak. Allah Ta'ala tunggu doa kita. Kalau tak pernah minta, tak pernah request, jangan haraplah dapat tingkat yang ke-100. Tak ada kita masuk syurga. Mungkin syurga yang tingkat ke-3, tingkat ke-2, tingkat 1. Sebab apa? Pasal saya tak dapat naik atas. Kau pernah minta tak dulu? Tak pernah dapat dalam borang, tak ada pun. Tak ada pun. So, kau ni kita ada usaha minta. Ada. Setiap kali lepas solat, aku minta, mohon, tapi tak dapat penjawapan kan. Tolonglah minta pada Allah, naik sampai tingkat atas. Kita kena minta. Walaupun kita tahu amal kita tak seberapa, kena minta. Wa qala rabbukum udni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan. Ini janji Allah. Ya, kita tahu level kita tahap mana. Sedar diri. Tapi Allah tidak pernah menafikan doa kita. Mintalah pada Allah, dia akan menjawabnya. Allahu a'lam bissawab. Kita ada masa lebih kurang dalam 5-10 minit lagi. Kau ada soalan, dipersilakan. Ada soalan? Ada? Tak ada. Senang nak bersyarah dengan orang habis bergenting. Kan? Baik. Jika tak ada, baik, secara kesimpulannya, syurga Allah Ta'ala ini, dia mahal. Tapi bayarannya itu murah. Mahal pada nilainya. Murah tu dari sudut amalan kita. Murah tu maknanya amalan kita mudah saja. Kita ikut apa yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala, itu yang wajib. Apa yang disyariatkan. Kemudian kita tambah dengan yang sunat. Itu bonus. Bonus. Jangan kita gantung aja solat sajalah. Tak ada pula solat sunat lain, duha ke, sesekali buat tahiyatul masjid, qabliyah, ba'diyah, dan juga kita buat solat sunat apa-apa saja, tahiyatul masjid, kena buat. Zakat wajib, itu yang syariat. Tapi kita tambah bonus dengan top up sedekah kita. Kita buat bantu orang dan sebagainya. Ya, itu antaranya. Ya, apa lagi? Kita puasa Ramadan wajib. Cubalah kita ikhtiar untuk puasa sunat. Ini 10 Muharram, okey, kita cuba. Hari ini 12 Rabiul Awal kita cuba. Kan? Cuba untuk cari puasa-puasa sunat. Apa lagi? Kita kata Al-Quran. Okey, Al-Quran kita tambah lagi. Baca Quran dah bagus dah. Amalkan pula. Tak dapat satu muka, dapat satu ayat pun jadilah. Sebab itulah kaedah orang alim dulu.
dia suka buat potongan-potongan ayat. Dia nak orang ni datang setiap hari kongkong ni baca satu ayat menjadilah. Macam mana cara dia? Dia gantung kat dinding rumah. Ayat 1000 dinar. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kul ya ayyuhal kafirun, 4 kul digantung kat dinding. Ya, ada yang buat ayat kursi, ada yang buat apa-apa surah lah pendek-pendek kan. Supaya apa? Supaya kita bila pandang tengok kita ikut baca. Ada juga kita baca Quran walaupun sehari, walaupun sekadar kat dinding, bukan sekadar hiasan saja. Bukan ayat 1000 dinar tu tampak kat kedai nak murah rezeki. Tapi kita supaya pandang, kita baca. Jangan langsung satu hari kita langsung tak pernah baca walaupun sayat. Tengoklah kalau malas sangat nak baca Quran, malas sangat nak buka Quran, tengok kat dinding masjid, baca. Jadilah permulaan insya-Allah. Ya. Tak nampak juga, bukalah. Letak kat profil apa nama di kita punya gambar handphone ni kan. Buka-buka je ayat Quran, baca satu ayat jadilah. Ini antara kaedah. Jangan tinggalkan satu hari kita tanpa membaca Al-Quran walaupun seayat. Kerugian besar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Minta maaf sebab kekurangan, kekhilafan, keterlanjuran kata-kata dan masih ambil. InsyaAllah ada rezeki, ada umur. Berjumpa lagi kita di lain kesempatan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.